Hak sifat wajib kudrah tu panjang dah. Cukup dah bicara kudrahnya. Dah. Bicara sifat mustahil, ajzam biar nampak juga. Lemah tu macam mana? Tapi kita boleh nampak dah di kudrah tu. Kita berpegang Allah bersama-sama kudrah, yang berlaku perbuatan Allah berlaku lah. Gerak dia yang hamba ni pun perbuatan Allah. Tu faham dah situ. Kemah dah. Macam mana kalau yang berlaku tu bukan perbuatan Allah? Tak. Yang berlaku gerak dia ni perbuatan Allah. Itulah dia perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Jelas molek dah situnya. Dah. Hak sebalik. Kalau yang berlaku gerak dia yang hamba ni bukan perbuatan Allah, tu lemah. Gitu lemah. Mana hak lemah pun nak nampak juga. Hak kita duk pegang Allah kuasa. Perbuatan ikhtiari kita gerak dan ni Allah yang menjadikan. Itulah nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam mana kalau berlaku gerak dia yang hamba bukan perbuatan hamba? Tak boleh gitu. Hak tu lemah. Hak lemah biar faham juga. Makna kalau berlaku gerak dia yang hamba ni bukan perbuatan Allah, berpegang Allah lemah lah. Lah. Faham dah di berpegang Allah kuasa. Hak lemah pun nak nampak juga. Ni bab pegangan. Ini bicara hak kudrah. Bicara sifat mustahil, ajzum, lemah. Sama dengan bicara wahdaniyah. Terutama wahdaniyah pada perbuatan. Biar faham molek-molek. Kejap dah. Wahdaniyah pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Wa imam malaikah, wa imam manusia, wa imam jin sekalipun, wa imam syaitan sekalipun, tidak ada perbuatan yang perbuat perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Kemah molek-molek dah. Walaupun Allah letak kudrah pada hamba, tapi gerak dia hamba tetap perbuatan Allah. Walaupun Allah letak tajam di pisau, putus tetap perbuatan Allah. Walaupun Allah letak panah di api, hangus tetap perbuatan Allah. Itu wahdaniyah pada perbuatan. Kejap molek dah. Hak sifat mustahil pula macam mana? Berbilang. Hak berbilang biar faham dulu. Hak berbilang. Kena faham juga hak berbilang mustahil. Ni dua pihak kita pegang ni. Pegang hukum sifat wajib, pegang hukum sifat mustahil. Dua lapis. Ada ni. Berbilang pada perbuatan dengan bahawa makhluk buat juga, malaikat wi bekah juga, manusia jin syaitan wi bekah juga. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan malaikat manusia jin ni wi bekah macam mana? Semata-mata malaikat jin manusia wi bekah tak berkait dengan Allah Ta'ala. Allah mengetahui melihat je. Itu kafir ijma' ulama. Malaikat wi bekah, manusia wi bekah, jin syaitan wi bekah dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak pada makhluk. Tu khilaf pada kafir. Pisau memutuskan, api menghanguskan. Semata-mata pisau, semata-mata api, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan, api menghanguskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, dengan panas yang Tuhan letak di api. Itu khilaf pada kafir. Tapi masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mustahil sama sekali. Dia pegang sifat mustahil, kita pegang sifat wajib, wahdaniyah pada perbuatan. Ini dua ni. Faham wahdaniyah pada perbuatan, faham mustahil berbilang pada perbuatan. Sama juga kudrah sifat wajib, ajzul lemah sifat mustahil. Barulah pergi kepada dalil. Jadi pembicaraan dahulunya kudrah yang bekah. Apa yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada yang berlaku yang bukan Allah yang bekah. Kalau ada bukan yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Ada. Sekarang kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kita berpegang Allah
tidak lemah. Apa dalil? Ni bagi pada dalil. Mana telah terdahulu bicara membekah kudrat Allah. Allah yang masih kudrat yang menjadikan segala-gala. Mustahil ada yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah. Kalau ada yang berlaku yang bukan datang perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Faham tak ni? Barulah dia pergi kepada kudrah wibekah. Terhenti pada akalnya. Ada sifat iradah di zat Allah. Ada sifat iradah di zat Allahnya. Terhenti pada akal. Ada sifat ilmu. Nak ada kudrah iradah ilmu, pastilah Tuhan bersifat dengan sifat hayat. Ni disusun 4 sifat dengan satu dalil. Yang asalnya ada makhluk ini dalil bagi kudrah asal. Dalil bagi kudrah asalnya ada dalil iradah, dalil ilmu, dalil hayat. Ada makhluk ini. Pada akal ni Allah mengadakan kudrah. Mesti ada di zat Allah sifat iradah. Macam mana Allah mengadakan tanpa Allah bersifat dengan sifat iradah? Allah bersifat sifat iradah yang menentukan. Sebab masa Allah yang mengadakan. Allah sifat iradah nak menentu ni pada akal. Mesti Allah ada sifat ilmu. Mesti Allah ada sifat ilmu. Kalau Allah tidak bersifat ilmu, sebaliknya bersifat jahil, tak ada sifat iradah di zat Allah. Dia tak ada sifat iradah di zat Allah, tak ada sifat kudrah. Tak ada sifat kudrah, tak ada makhluk. Mustahil makhluk ada ni. Gitu. Dia kaitkan antara kudrah, iradah, ilmu, hayat. Kita pula mati molek antara wahdaniyah dengan kudrah. Dalil yang sama, ada makhluk ini. Maka tiap-tiap diperoleh suatu yang baru. Barang baru ada ia. Apa barang sekalipun diperoleh ada perkara yang baru ni. Setiap saat ni lah. Setiap saat ni kan apa perkara yang baru. Diperolehkan sejuk. Tu yang baru lah kena tu. Ada ketika diperolehkan panas, ada ketika diperolehkan lapar, ada ketika diperolehkan kenyang. Itu dipanggil suatu yang baru. Barang baru ada ia. Apa barang? Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Tak kira apa barang sekalipun. Barang baharu ni barang baharu ada ia. Diperoleh suatu yang baru. Makhluk ni lah. Barang baharu ada ia. Apa barang? Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Tiap-tiap diperolehkan suatu yang baru. Barang baru ada ia ni terhenti atas bersifat oleh yang membaharu akan dia. Mana yang membaharu akan dia? Allah Ta'ala. Bersifat dengan segala sifat ini. Sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat. Ni tiap-tiap kali berlaku semua perkara ni, setiap saat berlaku ni, terhenti atas Allah yang mengadakan tu bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat. Tiap-tiap diperoleh suatu yang baru. Barang baru ada ia. Apa yang berlaku? Bukan diperoleh langit ada, bumi ada, bukan. Itu siap dah. Berlaku siang, berlaku malam. Itu memanglah Allah perbuatan Allah. Allah yang menjadikan. Ni semua yang berlaku. Semua yang berlaku. Mata nampak, Allah yang buat. Telinga dengar, datang daripada Allah Ta'ala yang bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat. Kenapa
tiap-tiap diperoleh suatu yang baharu ni terhenti. Yang membaharu akan dia itu bersifat-sifat kudrah, iradah, ilmu hayat. Kerana jikalau nafi, yakni ternapi suatu daripadanya, jikalau Tuhan yang membaharukan, Tuhan yang menjadikan, tak ada sifat kudrah contohnya, ataupun tak ada sifat iradah contohnya, tak ada sifat ilmu hayah contohnya, nescaya tiada diperoleh suatu yang baharu. Tak berlaku lah. Tak berlaku lah. Gerak dia hamba pun tak akan berlaku. Kalaulah fardu takdir, Tuhan yang membaharukan, Tuhan yang menjadikan, tak ada kudrah saja ke, tak ada iradah saja ke, tak ada ilmu saja ke, tak ada hayah saja ke, tak akan berlaku apa-apa perkara. Tak akan berlaku. Hak berlaku tiap-tiap saat ni lah. Ini dalil sifat kudrah, iradah, ilmu hayah. Kalau tak ada pada yang membaharukan, Tuhan yang menjadikan, tak ada kudrah, iradah, ilmu hayah, nescaya tiada diperoleh suatu daripada yang baharu. Dan iaitu tiada diperoleh suatu daripada yang baharu ni menyalahi akan tiada diperoleh tadi oleh pendapat yang lima. Oleh pendapat yang lima, panca indera yang lima itulah. Jadi sini pendapat yang lima. Biasa dah kitab mudah je. Kalau tak ada sesuatu yang baru mustahil. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan musyahadah, dengan mata lendek. Nampak ni kan? Berlaku tu, berlaku ni, berlaku tu, berlaku ni. Tak berlaku apa dianya? Berlaku tu dalil kudrah, iradah, ilmu hayat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak berlaku, tak berlaku macam mana? Sebab mustahil tak berlaku. Mustahil macam hak musyahadah dengan mata kita macam mana? Hak kita tengok dengan mata macam mana? Kan berlaku macam-macam kan? Digi pada satu panca indera saja, iaitu panca indera penglihatan. Sini dia mari pendapat yang lima ayat kita. Kita pendapat ni pandangan. No, bukan gitu. Apa pendapat awak? Pendapat saya, tu kita pendapat. Ataupun pendapatan. Pendapatan tu gaji pula. Kalau pendapat ni pandangan lah. Ni pendapat yang lima. Apa mana pendapat yang lima? Panca indera. Dengan kita nampak, berlaku tu. Dengan kita dengar macam-macam bunyi tu, tu dalil Allah ada kudrah, iradah, ilmu hayat. Dengan panca indera bau, mari mana tu? Wangi, busuk mari mana? Berlaku perkara tu. Mari daripada Tuhan yang menjadikan. Pasti Tuhan bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu hayat. Tu panca indera bau. Panca indera rasa pula. Rasa mani, rasa masing. Mari mana mani masing? Tu suatu yang baru yang berlaku. Mari mana mani masing? Tuhan yang membaharukan, Tuhan yang menjadikan. Tu dalil di Tuhan ada kudrah, iradah, ilmu hayat. Dengan panca indera sentuh pula, kita letak tangan satu benda. Tahulah kitanya licin, kasak. Mari mana licin kasak? Siapa yang membaharukan? Siapa yang menjadikan licin kasar? Allah Ta'ala. Itu dalil di zat Allah ada kudrah, iradah, ilmu hayat. Waktu Allah boleh mengadakan licin, Allah boleh mengadakan kasar. Jadi kalau tak berlaku sesuatu yang baru, mustahil lah. Sebab menyalahi apa yang dapat dengan panca indera yang lima. Kerana dihurang lagi ni, kerana bahawasanya hak tadi jikalau ternapi suatu daripada kudrah iradah ilmu hayat, satu je. Dia nak perinci pula. Kerana bahawasanya jikalau nafi kudrah, tak ada sifat kudrah di zat Allah. Ini fardu takdir. Nescaya lemah dia, lemah lah tak ada sifat kudrah. Dan jikalau lemah, maka tiada dapat sertanya serta lemah tu memberi bekas.
Tak ada benda lah jadinya yang berlaku. Kalau tak ada sifat kudrah, kalau lemah, apa benda Tuhan nak buat ni? Tak ada benda yang berlaku. Itu mustahil berlaku macam-macam. Itu dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah tidak lemah. Itu kalau ternafi sifat kudrah. Dan jikalau nafi iradah, tak ada sifat iradah zat Allah, nescaya nafilah kudrah. Pula kalau tak ada sifat iradah, tak ada sifat kudrah, digi sakut gitu pada akal. Pada akal. Tak ada sifat iradah, tak ada sifat kudrah, pada akal. Adapun pada kita harus gitu. Tak ada sifat kudrah, terlantar. Ada tak sifat iradah? Ada. Dia punya iradah dia macam-macam kehendak. Itu ini. Tu ada tu. Tapi kudrah tak ada, terlantar ni terlantar. Tapi iradah dia apa tak ada iradahnya. Apa pun dia ada nak je nak jadi depan mata. Lambat sikit ngamuk. Ada macam gitu kan. Kudrah tak ada, iradah kuat. Nak gapa-gapa haralah nak dia kebuat. Nak dia kebuat tu takkan boleh buat gitu. Kena cari bahan kedah. Nak cari bahan kedah, kena minta tolong orang. Ada bahan baru boleh buat. Buat siapa depan dia lambat. Dia pun ambil piring, dia pun capok. Malah tambah dah sebab lambat. Benda kudrah tak ada, iradah kuat. Tu makhluk boleh berlaku lah gitu, sebab semua tu dikawal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa, kita tak ada sifat kudrah, iradah pun tak ada lah. Ada pada akal. Ini di Tuhan, di makhluk tak pelik. Sebab hak ada di kita ni, ada kudrah ke tak ada kudrah ke, yang berlaku tetap duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada akalnya, kalau tak ada sifat iradah, tak ada kudrah, tak ada gitu. Tak ada sifat kudrah, lemah. Kalau lemah, tak ada sesuatu daripada yang baru, mustahil sebab berlaku macam-macam. Dan jikalau nafi ilmu, nescaya nafilah keduanya. Artinya, arti keduanya kudrah dan iradah. Tak ada sifat ilmu di zat Allah, tak ada kudrah, tak ada iradah. Itu hak di Tuhan. Hak di makhluk tak ada sifat ilmu, bodoh. Tapi kudrah, kagah dia buat kerja. Kagah daripada orang cerdik laginya. Dia tak ada sifat ilmu, jahil. Bukan tak ada sifat ilmu, tak ada akal, gila. Kalau kita seruak apa-apa, kudrah dia kuat. Gila-gila dia pun, iradah kehendak dia macam-macam. Ke tak ada iradah? Dia mari minta duit itu, tak ada iradah kita. Duit RM1 dia kata. RM1 je dia nak, dia tak mau banyak. Bagus dia. Dia tak mau banyak-banyak, nak RM1 je. Jumpa kata nak RM1, jumpa kata nak RM1. Maknanya zuhud puan kali. Nak RM1 nak buat apa sekarang ni? Ada kehendak. Tapi kalau buat kerja apa-apa, gagah dia. Tapi bukan ilmu, akal pun tak ada, gila. Itu tak pelik. Sebab manusia semuanya duduk di bawah kawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat ilmu, kudrah iradah pun tak ada. Ni pada akal. Itu mustahil sama sekali. Dan jikalau nafi hayah, tak ada sifat hayah di zat Allah, nescaya nafilah sekaliannya. Nafilah sekaliannya. Mana? Kalau tak ada sifat hayah, tak ada kudrah iradah ilmu lah tu. Pada ni, kerana barang yang telah terdahulu. Kerana, ada kerana tu, jatuh perkataan kerana. Dan jikalau nafi hayah, mana tak ada sifat hayah di zat Allah, nescaya nafilah sekaliannya.
tak adaklah kudrah iradah ilmu. Kerana barang yang telah terdahulu, mana? Daripada terhenti setengahnya, setengah sifat, atas setengahnya. Terhenti setengahnya, yakni kudrah ilmu. Atas setengahnya, yakni sifat hayah. Nak ada kudrah ilmu, terhenti atas hayah. Nak ada sama basar kalam, terhenti atas hayah, pada akal. Jadi ada hayah menjadi syarat nak ada kudrah ilmu pada akal. Sebab sifat Tuhan qadim belaka. Kalau tak ada sifat kudrah, lemah, tak ada makhluk. Tak ada sifat iradah, tak ada kudrah, maka lemah, tak ada makhluk. Kalau tak ada sifat ilmu di zat Allah, tak ada kudrah dan iradah. Dia tak ada kudrah, lemah, tak ada makhluk. Kalau tak ada sifat ayah di zat Allah, tak ada kudrah iradah ilmu, tak ada makhluk. Tak ada makhluk, mustahil sama sekali. Sebab apa? Semua ada dengan pandangan mata lendai kita, dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita. Sesuatu yang baru ni ada. Bila ada tu baru ni, setiap kali berlaku sesuatu yang baru, itu menjadi dalil atas yang membaharukan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu hayah. Yang juga menjadi dalil wahdaniyah Allah pada zat, sifat, perbuatan. Jadi ada makhluk ini, semua yang berlaku depan mata tersaah ni menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Menjadi dalil Allah tidak berbilang, tidak lemah, tidak karahah, tidak jahil dan tidak mati. Kira-kira 10 aqaidul iman tu. 5 sifat wajib, kudrah wahdaniyah, kudrah iradah, ilmu. 5 sifat mustahil, berbilang, lemah, karahah, jahil, mati. Ni kita berpegang 10 aqaidul iman ni. Dalilnya ada makhluk ini, ada alam ini, ada sesuatu yang baru. Hak kita pegang kejap dah, hak sifat wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayat, kejap pegang kejap dah sifat hukum bagi sifat yang mustahil. Kita kena kemah pula pegangan yang kejap tadi dengan dalil pegangan kita ni. Dalil ada makhluk, ada alam, ada sesuatu yang baru. Terutama sekali hak pegangannya wahdaniyah dan juga kudrah. Itu pergi pada qadar, semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah terperbuat sebagaimana iradah ilmu Allah qada. Apa yang berlaku semuanya datang daripada qada Allah pada azal. Allah mana yang mengqadakan? Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu. Qada Allah pada azal, Allah bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu. Qadar perbuatan Allah, mati di wahdaniyah pada perbuatan, sifat kudrah. Bila Allah esa, Allah bersifat sifat kudrah, iradah, ilmu, pastilah bersifat dengan sifat hayah. Itu tetap dah. Tapi nak kena mati moleknya, wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, rukun iman keenam qadar. Kemudian pergi pada iradah, ilmu, rukun iman yang keenam, iaitu qada. Semua yang berlaku qada dan qadar. Semua yang berlaku dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Wa amma wallahu a'lam wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wa amma burhanu wujubis sam'i. Tak ada satu perkataan tu. Wa amma wujubus sam'i saja dah. Anak wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u.
nak berpindah kepada dalil wajib pada akal. Allah bersifat dengan sifat sama, sifat basar dan juga sifat kalam. Jadi kudrah, iradah, ilmu hayah sekali 4 sifat, sama, basar, kalam pun sekali dia letak dalil sama, dalil basar dan dalil kalam. Ayat Quran dalil lain-lain, dalil akal dalil yang sama, antara sama basar dan juga dalil bagi sifat kalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.